Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ingat ya, Al-Baqarah surah yang kedua, bukan surah yang pertama. Surah pertama ialah surah Al-Fatihah. Al-Baqarah yang kedua. Dia orang sembang tak masuk kan ni sound. Masuk tak? Tak guna. Baik. Pada ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 185. Yang bermaksud di bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang mulia itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada umat manusia, dan keterangan atau penjelasan berkaitan dengan petunjuk itu menjadi pembeza. Dalam arti kata yang kita pernah sebut, Al-Quran perlu ataupun wajib diperjelaskan. Nanti saya baca tafsir, tuan-tuan dengarlah. Bukan sekadar diterjemah saja, tetapi diperjelaskan supaya yang mendengar itu mampu membeza. Oh, ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat. Dikuatkan dengan hujah yang lain, surah An-Nahl surah ke-16 di pertengahan ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya dan kami turunkan Al-Quranul Karim sebagai peringatan, tazkirah, supaya kamu menjelaskan kepada umat manusia. Al-Quran adalah petunjuk, guideline kepada seluruh umat manusia. Dan Al-Quran ini diulangkan sekali lagi oleh Allah supaya diperjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Moga-moga mereka berfikir. Orang Kedah kata fikir. Moga-moga mereka berfikir, oh, ini dia Islam, ini dia aturannya, ini larangannya, dan sebagainya. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitab Allah azza wa jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Maksudnya Al-Quranul Karim itu adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, yang berpandukan kepada tali Allah, yang berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Manakala yang membelakanginya, yang meninggalkannya, yang tak nak ikut, yang tak nak berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah golongan yang sesat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asdaqul hadis kitabullah."
Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Jangan diragui. Walaupun saya dah sebut banyak kali, tak apa. Kalau tuan-tuan boleh tengok gambar piramid berulang-ulang kali, apa salahnya kalau ayat yang sama, hadis yang sama, supaya ia meresap ke dalam jiwa kita. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kalau mau dalil Quran, An-Nisa ayat 87 untuk menguatkan hujah hadis. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan perkataan siapakah yang lebih benar, kata Allah, daripada perkataan Allah, yakni kalam Allah, Al-Quranul Karim. Tak ada dah yang paling benar. Kalau perkataan ustaz, kadang-kadang berlaku juga kesalahan, kesilapan, kerana manusia ini lemah. Yang kelima, yang seterusnya, hujah saya dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 55. Ini perbahasan kita. InsyaAllah tajuk pada hari ini ialah balasan membelakangi Al-Quran. Waalaikumsalam semua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Dalam ni yang mana? Baik. Apa maksudnya? Az-Zumar, kita sama-sama dengar tafsiran Az-Zumar ayat 55. Maksudnya, dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu, yang diturunkan kepada umat manusia ialah Al-Quran. Sebelum kamu didatangi, Allah sebut, min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan. Kalau kamu tak ikut Al-Quran, panduan yang sempurna ini, kalam Allah yang sempurna ini, sebelum kamu didatangi azab, bencana, musibah, baghtatan, secara mengejut. Kalau bahasa Inggeris, adik-adik, jangan tulis suddenly, abruptly. Betul, tapi tak sedap. Yang exempted sikit ni lah, yang kemas sikit ni ialah all of a sudden. All of a sudden. Pak kataan. Maknanya tiba-tiba. Pemeriksa kertas tengok, Masya Allah, ini bahasa cukup A ni. Jadi nak belajar bahasa Inggeris, mai kat saya. Kan? Allah bagi satu ancaman, dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu, yang datang dari Tuhanmu. Sebelum kamu didatangi dengan satu azab secara mengejut, secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Baik, kita dengar tafsiran. Yakni, kerjakanlah perintah Allah dan jauhilah larangannya, iaitu apa yang disebut dalam Al-Quran. Haram Al-Quran, haram kita. Kalau Quran kata haram, pemimpin kata halal, kita sewajib mengharamkannya. Jangan ikut kata pemimpin, ikut kata Allah. Itu maksud menyembah Allah. Kalau Allah kata wajib, pemimpin kata tak wajib, rakyat kata tak wajib, mak rakyat ketika itu menyembah pemimpin. Tu kena faham tu. Kerjakanlah perintah Allah dan jauhilah larangannya, iaitu apa yang disebut dalam Quran yang merupakan wahyu terbaik yang telah diturunkan Allah kepada kalian, kepada kamu semua. Lakukanlah semua itu sebelum azab datang kepada kamu semua secara tiba-tiba pada saat kalian tidak menyadarinya. Kata ulama, kalau sedar-sedar pun dah duduk dalam kubur.
kita sedang bergembira, seronok, gelak, ketawa, tak nak ikut Quran, sedar-sedar dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ini soalan bocor ni. Jangan beritahu kat yang tak dengar tau, yang tak tengok hari ni. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Bukan mulut nak jawab. Amalan ketika dunia yang akan menjadi pembela kita. Mana boleh nak jawab sewaktu hidup di dunia kamu tidak pernah menyembah Allah, kamu menyembah pemimpin. Ni bahaya ni. Ni soalan akidah. Sebab tu Allah kata ikutlah Quran. Selagi nyawa di kandung badan, ikut perintah Allah. Kewajipan, suruhan kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Kita bimbang, ia datang secara mengejut. Yang mengejut tu ialah di antaranya kematian. Kita tak tahu bila kita akan mati, bila Allah nak jemput saya, kan? Jangan ketawa, nanti Allah jemput awak dulu. Itu mukadimah pagi ni. Cuaca pun sejuk, alhamdulillah. Jadi pada pagi ni kita sama-sama dengar apakah balasan Allah kepada umat manusia yang membelakangi Al-Quran. Banyak balasan, cuma saya pilih-pilih. Yang pertama, yang dah banyak kali saya sebut, apa dia? Yang pertamanya, tidak diterima segala amalan. Kerana kita tidak berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalil? Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, dan sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam, tidak berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apa-apa amalan yang tidak bersandarkan kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka, kata Allah, orang-orang seperti ini adalah golongan yang rugi. Kenapa rugi? Kerana kita kena tengok ayat lain. Ni unik Al-Quran, Masya Allah. Uniknya Al-Quran ni sebab semua ada jawapan. Tu saya rasa pelik lah orang-orang yang enggan dan tidak mau berpandukan kepada Al-Quran. Allah jawab, di akhirat nanti ada satu golongan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'al wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Minta maaf lah, sangkut-sangkut sikit. Yang bermaksud macam tak betul saya baca tu, kita rujuk sikit. Suratul Furqan, surah ke-25 ayat 23. Dalam suratul Furqan inilah yang ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ayat 74. Ayat saya baca tadi 23. Wa qadimna ila ma'amilu min faj'alnahu haba'an mansura. Betul. Alhamdulillah. Tak apa, kalau saya ragu, kita tengok. Allah menyatakan, dan akan kami perlihatkan semula, yakni amal-amal yang pernah mereka lakukan, amal-amal baik, pergi Mekah, buat haji, mengerjakan umrah, banyak bersedekah dan sebagainya. Malangnya kata Allah, aku jadikan amalan-amalan itu umpama debu yang berterbangan. Kalau tidak ayat lain, dalam ayat Fata Morgana. Fata Morgana ni dalam surah An-Nur, ya. Surah An-Nur, Fata Morgana, faham tak? Kita dari jauh kelihatan seolah-olah ada air. Betul tak?
Saya sains tak apa pandai. Sebab bukan tak apa pandai, memang tak pandai pun. Tak pernah masuk kelas. Periksa dulu gagal. Saya sains ni satu yang pandai. Sains ambil duit. Yang tu insya-Allah sains tak pernah silap. My signature selalu sama ya. Ayat 39 kot, Fata Morgana. Kita tengok. Betul lah. Ayat 39 An-Nur. Menyokong ayat ni, saya pun nak kena tulis lah. Fata Morgana An-Nur. Dalam catatan saya tak tulis, tapi bila-bila teringat ni kita tulis. Allah kata tadi, dan akan kami perlihatkan, yang ini amalan-amalan atau amal-amal kebaikan yang mereka pernah kerjakan dulu sewaktu hidup di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Malangnya kami jadikan amalan itu umpama debu yang berterbangan. Untuk menguatkan ayat ini, kita rujuk, saya baca terjemahan sudah. Dan orang-orang kafir yang tidak beriman, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah datar yang disangka air oleh orang-orang dahaga, yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apa pun. Masya Allah. Ada lagi satu ayat, surah Kahfi. Allahu Akbar. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ayat 100 lebih. Jadi makna ada 3 ayat lah. Kalau kita nak kuatkan hujah bahawasanya ada manusia yang di hari akhirat kelak amalannya menjadi sia-sia. Ayat 104. Dia kata di sini mana? Maka sia-sialah amalan mereka kerana kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Kita tulis sikit. Al-Kahfi. Bukan rugi apa? Al-Kahfi ayat 104. Okey. Kita ulang semula. Kenapa golongan ini rugi? Karena amal-amal kebajikan, kebaikan yang mereka kerjakan tidak mendapat nilaian di sisi Allah. Bahkan umpama debu yang berterbangan, umpama fata morgana, tidak ada penilaian. Karena kita dah jawab hari itu. Kita jawab, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu jawapannya berdasarkan hadis Muslim. Sesiapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Ibnu Katsir mensyarahkan hadis Muslim ini dengan menyatakan 2 syarat diterima amal kita sebagai amal soleh. Pertama, ikhlas. Yang kedua, menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah balasan yang pertama di antara balasan Allah pada golongan yang tidak berpandukan kepada Al-Quran. Sia-sia amalan yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia, tidak mendapat penilaian daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjadi satu bangsa yang hina. Percayalah. Ini saya nak tunjuk kitab. Nanti kita tafsir dia kata betul ke ustaz ni. Orang yang tak suka ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, biasalah. Kamu cakap bang, you all percaya ke? Do you believe in him? Kamu percaya ke ustaz ni? Dia duduk tafsir surah tu betul ke? Tak tahulah. Awak cek. Ni dia jawapan kepada yang kedua balasan Allah pada golongan yang membelakangi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Muka surat 18 insya-Allah, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Cuba dengar. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Terjemahan, maka apakah kamu beriman dengan sebahagian Al-Quran dan kamu kufur dengan sebahagiannya lagi?
Saya tengok semakin hari semakin kurang orang tengok live. Kesian kat ustaz. Yang ni baru 47, yang tu 154. Dah mula kerja ke? Esok ustaz merajuk tak ada lah. InsyaAllah, walaupun ada seorang, jangan tinggal saya seorang-seorang, sudahlah, kan? Mungkin masing-masing pergi ke pasar, biasalah time ni, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan boleh forward pada orang yang tak sempat melihat. Kembali Al-Baqarah di pertengahan ayat 85. Dengar baik-baik. Maka apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Makna sebahagian ajaran Islam kamu ikut, kamu amal. Sebahagiannya lagi kamu tolak ke tepi. Allah sebut apa? Maka sebagai balasan kepada orang-orang yang beramal sedemikian itu, apa dia Allah sebut? Salah satunya ialah melainkan mereka akan ditimpa kehinaan, menjadi satu bangsa yang hina dalam kehidupan di dunia. Allahu Akbar. Kita tengok ayat ni, kita dengar dululah tafsiran, nanti kita kait dengan isu semasa. Muka surat 18, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Uraian tafsiran. Sesiapa yang percaya dan menurut sebahagian kitab, solat, puasa, haji, zakat, ikut Quran. Pemerintahan ikut Yahudi, ikut Kristian. Ada seorang tu dalam Facebook saya baca, dia kata kepala otak negara Islam. Saya malas nak mention nama dia lah. Itu satu perkataan nantilah sampai masa kamu boleh menyebabkan rosak akidah kamu, kan? Tak tahulah dia kafir ke Islam, saya tak pastilah. Tapi di depan tu nama kafir, kan? Dia kata kepala otak negara Islam. Nanti saya bukti dengan kitab ni. Islam ni agama yang sempurna. Kita dengar. Sesiapa yang percaya dan menurut sebahagian kitab tetapi meninggalkan sebahagiannya, maka dia mendapat kehinaan dan kesusahan di atas dunia, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan dengar sendiri. Menjadi hina, menjadi bangsa yang hina. Kita tengok apa kurangnya kita di Malaysia. Hari-hari dalam Facebook, orang bukan Islam mencerca, menghina agama kita. Ni ada ni, hari ni dia tulis Datuk Seri. Datuk Seri apa kita tak tahulah. Orang Cina. Tak tahulah dia Cina ke Melayu menyamar, kita tak tahu. Di kita ni kalau gentleman Facebook tulis nama kita. Macam saya, Syahril Long, gambar apa ada. Itu baru gentleman. Minta maaf lah. Nak takut apa? Kita tulis yang betul, kita bercakap yang benar. Jangan maki hamun. Itu pesanan saya. Saya baca ada juga yang saya tak setuju, memaki hamun. Kalau sekadar kata cerai mangkuk ayun tu boleh terima lagi lah. Tetapi memaki hamun itu yang tak baik. Tolonglah. Yang mana yang friend saya ni, tolonglah. Nanti saya boleh padam terus kan? Boleh padam kan? Kita boleh reject terus. Dia tulis dia Datuk Seri nama Cina. Dia hina bangsa kita. Dia kata biar orang Melayu nak puasa, nak raya, biar cepat mati sikit. Kau hajar dia, kan? Tengok Quran kata. Kenapa hari ini umat Islam di seluruh muka bumi Allah sedang dihina? Ya, Israel, negara yang kecil, tapi dia boleh kuasai Palestin. Arab faham Quran, bahasa mereka. Tapi kenapa? Inilah jawapannya tuan-tuan.
Lepas tu jangan duk kata kepala otak negara Islam. Negara Islam kita dah sebut ada tuntutan dalam Quran, ada dalam hadis untuk meletakkan Islam di tempat yang sewajarnya, tempat yang paling tinggi. Islam memimpin umat manusia. Jadi sahabat yang dengar ni tolonglah, jangan ulang lagi kepala otak negara Islam. Kan? Tengok kita sebut, kita baca. Kalau kita beramal dengan ajaran Islam separuh, kita tolak separuh, kita akan menjadi bangsa yang akan dihina oleh Allah. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kita ni nak amal ajaran Islam ni macam mana? Yang kita buat ni belum sempurna. Belum sempurna. Ni, kitab ni, muka surat 44 yang kata kepala otak tu. Tolong dengarlah sikit. Al-Baqarah, ni dalil Islam yang wajib kita amalkan, bukan separuh-separuh. Bila separuh-separuh jadi hina. Kita wajib mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhannya. Islam di segi negara, Islam di segi pentadbiran, perundangan, Islam di segi politik, Islam di segi ekonomi, Islam di segi pendidikan, Islam di segi pergaulan. Tolong dengarlah sama. Ini sedap kata. Aduh, letih. Firman Allah Al-Baqarah surah kedua ayat 208, muka surat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Inilah dalil yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Huraian nanti kita dengar lah. Jangan duk cakap sedap mulut tau. Boleh menyebabkan terbatal akidah kamu, rosak Islam dan iman. Kamu akan dicampak ke dalam neraka Saqar. Lagi akan datang ada satu tazkirah saya bertajuk neraka Saqar. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kita dengar apakah yang dimaksudkan Islam yang menyeluruh. Huraian tafsiran muka surat 44 insya-Allah. 46 44. Cuba dengar. Yang dimaksudkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, turutilah semua syariatnya, semua hukum hakamnya, ataupun semua sistem Islam. Ada atau tidak ayat tentang sistem Islam? Ni yang kata negara Islam pala otak, tolong dengarlah. Aku takut esok otak engkau jadi biol. Sedar-sedar duduk di Tanjung Rambutan. Hina ulama apa ni? Ni. Tengok, dengar. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, turutilah semua syariatnya. Janganlah Islam kamu itu separuh-separuh. Setengah syariatnya kamu amalkan dan setengahnya kamu tinggalkan. Kalau beramal sedemikian, kita kembali pada Al-Baqarah ayat 85, kita akan ditimpa kehinaan dalam kehidupan dunia. Nampak tak? Sebab tu kita wajib kena ikut semua sistem Islam, agama yang sempurna. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Itu ayat tentang sistem. Walaupun diterjemah sebagai celupan, yang bermaksud celupan Allah. Dan celupan siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah?
Kami orang-orang beriman hanya akan menerima celupan Allah. Celupan ini makna agama Allah. Ataupun dalam bahasa mudah yang saya lebih cenderung ialah sistem Allah. Sistem Allah. Allah ajar sistem pemerintahan, sistem perundangan, sistem muamalah, sistem ekonomi. Dah jahil, tak faham Islam, tanyalah. Sedap mulut boleh merosakkan akidah. Saya ada jawapan, insya-Allah lagi akan datang. Itu sistem. Ada ke Ustaz? Islam ajar semua. Nanti saya tengok kalau di sini kalau ada huraian yang sedap. Tapi tafsir Dr. Hamka ada. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 89. Cuba dengar. Kalau ada huraian sini, alhamdulillah. Kalau tak ada, nanti esok saya bawa tafsir pimpinan tafsir Dr. Hamka Al-Azhar. Dan kami turunkan Al-Quran yang bermaksud untuk menjelaskan segala sesuatu. Tengok dia kata, kami turunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan yang terperinci tentang hukum agama dan syariat yang kamu memerlukannya. Semua telah diajar. Sistem politik, sistem perundangan, sistem negara, sistem kenegaraan. Buat gambar rimau pula macam marah kat aku Syuroy Boleh faham tuan-tuan? Baru 62 orang, yang nu baru 264. Kian hari kian meleset. Melayu ni itulah masalah. Dia panas kejap mah, lepas tu sejuk. Tuan-tuan, relakah agama kita dihina, dipersenda? Orang bukan Islam di Malaysia ni, yang bukan Islam banyak. Isu-isu kes yang dihadapkan, ditangkap, didakwa kerana menghina agama kita. Kita pernah hina dah agama mereka? Tidak. Saya 30 tahun dah berdakwah. Saya tak pernah sentuh agama orang lain. Kita hanya bercakap sama kita. Dengan dia orang jangan. Kita ada kawan-kawan yang non-Muslim. Memanglah kena sabar. Sabar pun sahabat, dia ada batas-batasnya. Di Mekah Nabi hanya beritahu sabar. Pergi Madinah tak ada sabar. Angkat senjata perang. Sebab apa? Orang kafir dah, dia orang dah sudah lebih. Sudah lebih. Aku dah berpindah, berhijrah ke Madinah pun kamu nak usik lagi agama aku. Ketika itu we retaliate. Islam akan bertindak balas. Dia ada masa. Ada masa sabar, betul. Tapi sabar ada batas-batasnya. Jadi itu yang disebut kita akan menjadi satu bangsa yang hina. Allah akan hinakan kita apabila kita tidak beramal dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam Quran Al-Baqarah 208 kita dengar pula ketika tentera Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengalahkan tentera Rom. Hebat. Rom ketika itu, Rom Parsi adalah satu kuasa besar. Tiba-tiba tentera Islam ni boleh menang. Apa ucapan Umar? Bila Islam menang, tentera Rom tewas, kalah. Ucapan beliau ialah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma btaghainal 'izzah bighairi ma a'azzanallahu bihi adhallanallah. Ini Umar Al-Khattab boleh menyokong Al-Baqarah ayat 85. Dia kata, ingat wahai tenteraku, pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah. Kita dapat mengalahkan tentera Rom karena kita berpegang teguh beramal dengan ajaran Islam. Tetapi ingat, kalau kita mencari kemuliaan selain daripada agama Islam, Allah akan hinakan kita. Boleh faham tak ni? Takkan hujah macam ni pun cerai lagi.
Quran ada, kata-kata Saidina Umar pun ada. Makna itu satu kata-kata yang sepatutnya kita pegang teguh-teguh. Jangan lepaskan Islam dalam apa keadaan sekalipun. By hook or by crook. Lebih kurang macam tu. Boleh? Itu yang kedua. Balasan membelakangi Al-Quran, kita akan menjadi satu bangsa yang akan dihina oleh Allah. Hari ini jelas umat Islam di mana-mana saja berada sedang dihina oleh Allah. Kesalahan kita. Cuba kita amal ajaran Islam. Kita akan bangkit menjadi satu bangsa yang cukup mulia dan dihormati oleh seluruh makhluk di atas muka bumi. Kan? Baik. Yang ketiga, balasan Allah yang ketiga ialah kita akan berhadapan dengan kehidupan yang kacau bilau. Allah berfirman sebagai satu janji baik dan ancaman. Surah Taha ayat 123 disambung dengan 124. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maksudnya, maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Tetapi ingat, dan sesiapa yang berpaling daripada petunjukku, maka aku akan hadapkan kepada golongan ini, kehidupan yang sempit. Gigit Islam dengan gerham. Itu hadis Abu Daud. Fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Terima kasih kerana memperingatkan saya bagaimana Nabi ajar kita. Hadis riwayat Abu Daud ini terdapat dalam Matan Arba'in. Terima kasih Salahuddin Hashim. Awak ni ustaz ke baru nak start? Ini guideline yang Nabi sebut. Nah, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi gerham kamu. Jangan tinggalkan Islam dalam apa keadaan sekalipun. Bila kita membelakangi ajaran Islam, kita mengenepikan ajaran Islam, ayat yang saya baca, kita akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit. Macam mana kehidupan yang sempit? Jiwa kita tidak pernah tenteram, hati gelisah dan bimbang. Anak gadis tak pulang lagi ke rumah, baru pukul 8 malam. Hei, susah hati dah ni. Apa yang dah berlaku ni? Tengah malam tidur, dengar sikit ada bunyi sound, bangun, tengok pula ada pencuri ke? Tu jiwa tak pernah tenteram, hati senantiasa gelisah dan bimbang. Pula Allah datangkan pula musibah. Allah, macam coronavirus. Sebab tu dalam hadis sebut, hadis menyebut sebagai pemimpin sebuah negeri atau negara, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Apabila pemimpin enggan melaksanakan perintah yang terkandung dalam Quran, kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-poranda. Setengah menyatakan akan berlaku peperangan sesama mereka, perang saudara, ataupun saya lebih cenderung pada kehidupan yang porak-poranda. Masalah demi masalah yang tidak putus-putus dikuatkan dengan hujah Quran. Surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Bila kamu umat Islam menyalahi perintahku, kamu membelakangi perintah yang terkandung dalam Quran As-Sunnah, aku akan datangkan kepada kamu musibah, bala bencana. Itu yang ketiga, bala bencana. Yang keempat, orang yang tidak berpandukan Quran akan ditemani oleh syaitan.
Ahmadnya sebut kata syaitan. Kamu 3 ekor setan. Nampak itu pintu besar? Nampak tuan? Nah, tidur pun tak lelap, betul. Itu kata jiwa gelisah, bimbang. Asyik fikir tu fikir ni. Nah, yang keempat, dengar baik-baik ni. Jenis duk kata negara Islam kepala otak yang duk hina ulama ni, takut jadi munafik. Kan? Kita ada kitab, kita boleh tunjuk. Sifat munafik memang macam tu, mempermain-mainkan agama, memperolok-olokkan orang-orang saleh. Sila raja tafsir Muyassar Syekh Al-Qari, surah An-Nisa, surah keempat ayat 145. Nah, yang keempat, balasan kerana membelakangi Al-Quran, kita akan ditemani oleh syaitan. Firman Allah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 36-37. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Saya nak tengok kalau tafsirannya Power Rangers kita baca. Tapi kalau saya hurai pun dah okey dah tu. Nah, maksudnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan Ar-Rahman, makna mereka tidak berpandukan Al-Quran. Apa kata Allah? Ayat 36-37. Saya nak tengok ada tafsiran. Oh sedap. Nuqayyid lahu syaitana. Sesiapa di kalangan umat Islam yang beragama Islam, Melayu Islam, Arab Islam, tidak berpandukan Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan utus, Allah akan hantar syaitan. Fahuwa lahu qarin, syaitan itulah yang menjadi teman setia anda. Apa kerja syaitan? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Kerja syaitan ini dia menghalang. Inilah malangnya kerana kita ditemani oleh syaitan. Tu yang cakap nada tu. Hina ulama, hina Quran. Mana nak boleh ikut Quran selalu. Ni syaitan aja. Kerja syaitan dia menghalang orang yang tidak mempedulikan, yang berpaling pada Quran daripada jalan yang lurus. Sedangkan dia menyangka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Kita dengar. Siapa yang berpaling huraian dari Al-Quran, maka kami menyiapkan dan menguasakannya kepada syaitan. Syaitan menjadi teman yang menyertainya, tidak pernah berpisah dan selalu mengikuti dalam segala urusan. Masya Allah. Tuan penasihat 25% dia ialah syaitan. Lagi, sesungguhnya para syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ingat, syaitan ada dua, jin dan manusia. Syaitan dari Quran Al-An'am 112. Sesungguhnya para syaitan dari kalangan manusia dan jin yang dikuasakan oleh Allah kepada setiap orang yang berlagak buta dan berpaling dari Al-Quran. Apa dengarlah tu? Sungguh menghalangi dan memalingkan para pemiliknya dari jalan hidayah. Sementara itu mereka menyangka kerana bisikan dan godaan syaitan bahawa mereka mendapat petunjuk pada jalan kebenaran. Syok sendiri, tahu syok sendiri, aku okey dah. Tetapi dia tak sedar, tuan penasihat 25% dia ialah syaitan. Kenapa? Kerana dia berpaling pada Quran. Itu jawapan saya. Tuan-tuan dengar ni, ada tafsiran ni 5-6 kitab tafsir ni. Tak alim lagi tak tahulah. Selepas habis Covid ni hampa semua jadi ustaz dengan ustazah. Boleh? Tak payah jemput Syarif Long dah. Yang ni saya nak baca. Ini jangan main-main. Tuan-tuan, yang kelima balasannya kepada golongan yang mengaku kebenaran Al-Quran, mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan yang terakhir, tetapi mengingkari, na'udzubillah, firman Allah, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Muka surat 35 lah kalau tak salah saya. Lama dah saya tak rujuk.
Alhamdulillah. Ayat 89 Al-Baqarah. Dengar, tak payah tengok tafsir dah. Dia punya terjemahan clear cut. Inilah balasan kelima. Dengar. Setelah datang pada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad ya memang perutusan Allah, dan Al-Quran Al-Quran kalam Allah, mereka mengingkarinya, tak nak ikut, tak nak patuh, tapi mengaku dah. Maka dengan demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir engkar itu. Laknat, makna laknat kat bawah ni ada, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana dan tidak menemui selamat di sepanjang sejarahnya. Bani Israel dilaknat, Melayu pun akan dilaknat kalau mengaku Al-Quran itu kalam Allah, mengaku kebenaran perutusan Muhammad, tapi engkar, tak nak ikut. Balik awal, kata Ustaz Azhar Idrus. Boleh? Dia buat berapa bintang ni? 10 bintang. Sangat tenang dengan dengar ulasan Ustaz. Terima kasih. Syukur pada Allah. Allah hantar saya. Tuan-tuan tengoklah sama apa video-video orang lain. Dengar dia orang cakap macam mana. Mungkin ada poin-poin yang lebih hebat. Baik. Itu 5 balasan. Mungkin banyak. Balasan kelima, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu mengaku kebenaran Al-Quran, mengaku perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggan, engkar, tidak mau mengikutinya. Akhir sekali, ini di dunia. Akhir sekali di akhirat. Puak-puak haprak ni, puak-puak yang tak nak ikut Quran hadis ni, kat mana mereka akan ditempatkan? Bukan awak kat mana, awak kat mana. Saya kat SP, saya kat SP. Itu Taufik Batisah. Lagu macam tu pun boleh meletup. Aku pelik. Tapi aku pendengar kan dekat 3-40 kali dah. Awak kat mana? Awak kat mana? Nak bagi hilang ngantuk. Jangan ngantuk, nak habis dah ni. Akhir sekali, dengar baik-baik. Akhir sekali. Ya, betul, sesat dan derhaka apabila lari pada Quran. Sebab saya dah baca banyak kali dah. Dalam surah Al-Ahzab 36 ada sahabat tulis kat skrin tu. Baik. Di mana golongan yang membelakangi Al-Quran akan ditempatkan pada hari akhirat kelak? Jawapannya dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 bermula ayat 15 hingga 18. Kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Neraka yang bernama neraka laza. Panas ni tak terkira, mengelupas kulit kepala. Siapa? Di antara penghuni neraka laza ialah tad'u man adbara wa tawalla. Neraka laza memanggil, menyeru orang-orang yang membelakangi dan berpaling daripada petunjuk Al-Quran. Mereka menyimpang dari keimanan, ketaatan kepada Allah. Mereka ikut syaitan, kata Id Al-Qani, dan mereka tenggelam dalam dunia dan hawa nafsu. Ni bahaya ni. Neraka laza, bukan nak masuk syurga Firdaus. Dan golongan yang kedua yang akan dicampak ke dalam neraka laza, wa jama'a fa'au'a, mereka yang himpun harta tetapi tidak mengeluarkan zakat. Jadi salah satu golongan akan menjadi ahli neraka laza, penghuni neraka laza, ialah golongan yang berpaling, yang membelakangi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bukan menghukum, ini ketetapan Allah. Kecuali sebelum mati dia bertaubat, itu dia dengan Allah. Itu kita tak boleh nak sebut. Kalau dia dah mati, dia bertaubat, itu dia dengan Allah lah. Bukan hak kita nak menghukum. Ini pun kita tak hukum. Awak kat mana? Saya kat sini. Muhammad Faris Imadi kata. Akhir sekali,
Tuan-tuan dan perempuan, surah As-Saffat, surah surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-37 untuk mengakhiri. Rupa-rupanya ada satu golongan manusia yang sedang diazab di dalam neraka. Mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia sekali lagi. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya baca sebahagiannya. Cukup sebahagian ni pun dah padat dah. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongan yang sedang diazab dalam neraka. Apa mereka pohon pada Allah? Keluarkanlah kami pada azab ini, ya Allah. Kami tak mampu lagi nak menahan siksaan dalam neraka-Mu. Yakni keluarkanlah kami daripada azab neraka ini supaya kami dapat beramal dengan amal-amal yang Engkau redha, amal soleh. Makna kali ini kalau diberi peluang, kami pulang ke alam dunia buat kali kedua, kami akan beramal selaras dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. And that very moment, it's too late. There is no such thing better late than never. Ini soal masuk neraka, tak ada better late than never. Sebelum kita mati ini, we repent. Kita bertaubat. Jangan jadi manusia yang menyesal, yang memohon pada Allah supaya diberi peluang kali kedua untuk kembali ke alam dunia, akan beramal kali ini. I can assure you, this time, this second time, I will abide by the holy Al-Quran and Prophet punya sunnah. Boleh? Jangan kita jadi golongan yang menyesal. Mudah-mudahan itulah sedikit tajuk balasan membelakangi Al-Quran. Setiap hari kita tunjuk ni, tak sempat nak hurai. Mungkin nanti kita buat satu slot, saya akan hurailah kaedah-kaedah. Boleh tak? Setuju tak? Nanti mungkin esok kita ambil, saya ringkaskan ceramah saya 10 minit untuk ini. Hari ni pun tak ada khutbah Jumaat, minggu kelima dah saya tak khutbah. Saya bimbangnya lama-lama esok terlupa cara nak khutbah. Ni dah aku dan Quran, kaedah yang Allah anugerah kat saya. Kita perlu amal, kita mohon kepada Allah. Yang nak kurnia tu Allah, kita tak ada benar. Yang keduanya, as usual, jangan lupa. Jangan lupa, tolonglah sumbang. Hujung bulan ni nak bayar allowance, gaji kepada lebih kurang 60 orang staf kami. Bulan depan lagi ni, kalau COVID ni ataupun PKP ni berlarutan, wallahualam, saya pun tak pergi mana. Sini nanti balik, pergi cari makanan sikit, balik rumah terus sampai malam. Terima kasih. Mudah-mudahan segala sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan kami manfaatkan. Jangan lupa, bulan Ramadan ada yang keluarkan zakat. Boleh sumbanglah pada tahfiz kami. Ataupun agih-agih sebahagian tahfiz lain, kami sebahagian, orang lain sebahagian. Itu yang terbaiknya, mudah-mudahan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Siapa nak pergi umrah dengan busra, insyaAllah. Sekadar itulah, ribuan kemaafan, terkasar-basan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.